Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna fatan syaban atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'dhan li bizina. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا من؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوا فدنا منه قريبا قال اجلس فجلس قال صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبون لبناتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبون لأخواتهم؟ قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبون لعماتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. فقال الناس يحبون لخالاتهم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحسن فرجه. قال فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أخرجه وأحسن فرجه. قال فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أخرجه أحمد والبيهقي. Artinya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, seorang pemuda telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah kepada saya boleh berzina." Maka semua orang berhadap kepadanya dan memarahinya. Mereka berkata, "Siapakah dia pemuda itu?" Maka sabda Rasulullah SAW, datanglah menghampiri, datanglah dekat. Itu salah terjemah. Sabda Rasulullah, datanglah dekat. Lalu dia pun menghampirinya. Lalu dia menyuruh dia duduk. Apabila dia telah duduk, maka bersabdalah Rasulullah SAW, adakah kamu suka kalau ianya berlaku kepada ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah. Moga-moga Allah menjadikan saya tebusan kepadamu. Dia berkata lagi, orang-orang lain juga tidak suka berlaku kepada ibu mereka. Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu suka kalau ianya berlaku kepada anak perempuanmu? Jawab pemuda itu, tidak, demi Allah ya Rasulullah. Moga-moga Allah jadikan saya sebagai tebusanmu. Dia berkata, orang-orang lain juga tidak suka kalau perkara itu berlaku kepada anak perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya lagi, adakah kamu suka kalau ianya berlaku kepada saudara perempuanmu? Dia menjawab, demi Allah, tidak sekali-kali. Dan Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Dia berkata, orang-orang lain juga tidak suka kalau perkara itu berlaku kepada saudara perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya lagi, adakah kamu suka kalau ianya berlaku kepada ibu saudara di pihak bapamu? Dia menjawab, tidak sekali-kali.
Demi Allah, moga-moga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Dia berkata orang-orang lain juga tidak suka perkara itu berlaku kepada ibu saudara di pihak ayahnya. Lalu orang bersabda lagi, adakah kamu suka kalau ianya berlaku kepada ibu saudaramu di pihak ibu? Dia menjawab, tidak, demi Allah, moga-moga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Dia berkata orang-orang lain juga tidak suka kalau perkara itu berlaku kepada ibu saudaranya di pihak ibu. Maka Rasulullah SAW pun meletakkan tangannya yang mulia itu kepada pemuda tersebut dan bersabda, yakni berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan peliharakanlah kemaluannya dari kejahatan. Kata orang yang meriwayatkan hadis ini. Selepas itu pemuda tersebut tidak lagi berpaling kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hadis ini menunjukkan betapa bijak dan cerdiknya Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwah, walaupun berdepan dengan orang Arab yang terkenal dengan masyarakatnya buta huruf, tak mengaji langsung, yang terkenal dengan menyembah berhala, yang terkenal dengan ganas sehingga sanggup membunuh anak perempuan hidup-hidup, sanggup berzina, sanggup merampok, menyamun dan buat apa saja. Bunuh orang satu perkara yang mudah, tetapi dapat dilembutkan hatinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan baca ayat saja. Kita orang Melayu ni baca ayat aja, pakambuh. Di sini kebijaksanaan kita kena faham. Fatana, kebijaksanaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nanzila an-nasa manazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Kami para nabi-nabi diperintah oleh Allah supaya meletakkan orang kena pada tempatnya dan bercakap dengan orang dengan perkataan-perkataan yang dipahami oleh akalnya, mengikut qadar akal dia. Begitulah kita nak berucap, kita nak berbahas, kita nak berhujah, nak menjawab soalan, melihat qadar fikiran orang yang bertanya, qadar fikiran orang yang ada di hadapan. Ada kalangan ahli kitab yang tahu kitab, yang faham. Ada kalangan orang yang pelajarannya tinggi. Ada kalangan orang yang buta huruf, yang macam-macam jenis, di mana mereka dilayan oleh Nabi SAW dengan cara yang bijak. Hadis ini menunjukkan seorang yang sangat ganas, orang muda pula, datang menemui Nabi SAW. Niatnya nak masuk Islam, ataupun dia dah masuk Islam tapi tak tahu hukum hakam dia. Bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, boleh tak halalkan kepada saya berzina? Halalkan kepada saya berzina, saya suka berzina. Menyebabkan sahabat-sahabat yang hadir marah, jerkah, cekelong. Lalu Nabi kata, panggil dia mari dekat. Lalu dia datang dekat Nabi, dan Nabi soal dia. Soal dengan perkara yang berpijak dengan akal dia. Adakah mu suka orang berzina dengan orang berzina dengan mukmu? Mu suka tak? Dia kata, mana boleh, mak saya orang pergi kacau begitu. Mana boleh orang kacau mak orang lain pun tak boleh kacau juga. Saya pun ada kena tahan mak saya. Adakah mu suka orang berzina dengan anak perempuanmu? Tak boleh, mana boleh. Macam orang lain juga, sayangkan anak puang dia. Suka kau orang berzina dengan adik-beradikmu? Tak boleh. Macam orang lain juga, saya tak boleh adik-beradik orang lain. Dengan mak saudara mu belah ayah? Tak boleh.
Mak saudara mu belah mak, tak boleh. Tak boleh berlaku. Macam mana dengan hak orang lain tak apa, dengan hak mu sendiri tak boleh. Macam mana begitu? Di mana soalan ini menimbulkan kesedaran di dalam fikiran dia, dalam hati dia, masuk kesedaran, barulah dia ikuti dengan doa. Barulah Nabi doa, Nabi letak tangan di atas dia, Nabi pegang dia, dan Nabi berdoa, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa ahsin farjah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa dia. Dosa-dosa lepas ada ampun, wahai Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkanlah hati dia. Hati yang tak pakar tu minta bersihkan. Ya Allah, ya Tuhanku, jagakan kemaluan dia daripada zina. Nabi doa. Dan doa seorang Nabi adalah diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa Nabi dah doa saja. Nabi menggunakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan Nabi dalam menghadapi orang-orang Arab yang kasar. Begitulah dalam hadis-hadis yang banyak, di antaranya mari orang Badui datang ke masjid, datang nak dengar dalam masjid, tengah-tengah nak dengar molek, biasa nak kecing, selok kain pacak kecing selalu. Kapung dia begitu. Di kapung dia biasa nak kecing-kecing ada. Macam orang Kelau lah, pakat tenggek begitu je. Tak kira depan orang pun. Orang Kelau, orang Bukit sama je. Itu semua adat jahiliah. Orang Arab ni pakat tak ke. Lalu sahabat pun nak pergi katok. Jangan. Nabi kata jangan. Lop dia kecing puah-puah dulu. Kalau katok dia lari, kujalan habis pula dalam masjid tu. Dia lari-lari habis air kecing lagi teruk lagi pula. Dia ada kecing puah-puah. Salah kecing puah, Nabi kata ambil air, basuh. Di sini ada hukum. Hukumnya bila ada najis atas tanah, jiru tanah itu. Bukan kita kokok tanah tu alih ke lain, tidak. Jiru tanah tu. Ini hukum. Di mana air dan tanah membersihkan najis itu. Ini ada dalam kitab fiqh. Jadi hukum fiqh pula. Dan hukum bagaimana nak mendakwahkan orang. Ini daripada hadis ini ada beberapa pengajaran. Nabi panggil dia mari. Nabi kata di sini mungkin nak tahulah, di sini masjid, tempat orang buat ibadat. Orang buat ibadat, tempat orang berzikir. Tempat ni tak patutlah menjadikan jambang, tak patutlah. Apakah pacak kecil dalam ni? Itu cara Nabi berdakwah. Dalam hadis yang lain ada orang Badui mari-mari tu masuk dengan utuh-utuh dalam masjid. Sebab dia masjid atas tanah, tak ada semik macam kita ni, pintu pun tak ada, terus masuk dengan utuh-utuh, cegak ada utuh masuk dalam masjid. Dia tanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Dia tanya, mana Muhammad? Orang kata tu duduk sandar. Dia bertanya, muka yang suruh orang supaya mengaku Tuhan yang sebenar malaikat Allah? Nabi kata ya. Muka suruh orang supaya orang kaya mengeluarkan zakat? Nabi kata ya. Muka suruh orang supaya buat baik, jangan buat jahat? Muka suruh orang? Dia tanya Nabi. Nabi kata ya. Aku ni Dhimam bin Sa'labah. Dhimam bin Sa'labah daripada Bani Sa'ad. Aku datang mewakili kaum aku untuk bertanya berkenaan dengan ajaran yang kamu bawa ni. Rupa-rupanya mari nak masuk Islam. Kalau mari halal tu, jawab dia tak jadi masuk Islam lah. Tak jadi masuk Islam. Ini dia. Dia layan orang tu dengan sebaik-baiknya. Ini cara yang diajar oleh Nabi SAW. Orang Kristian Najran, kita baca kisah. Dia mari rombongan dia, Kristian, mari masuk dalam masjid, benda masuk. Dia tanya Nabi, Nabi jawab soalan-soalan dia berkenaan Isa, dengan berkenaan Maryam. Turun ayat-ayat Quran, wahyi untuk menjawab soalan-soalan mereka. Mereka turun ayat, Nabi baca ayat di depan mereka.
Habis masa mereka kata nak buat ibadat. Buat ibadat. Nak berkata Dino tunjuk dalam masjid. Dia pun sembahyang cara dia dalam masjid tu. Lepas tu malam dah habis esok kemah di luar tu. Dia pergi kemah. Datang lagi. Sehingga suruh mubahlah. Kalau tak mau masuk Islam mari mubahlah. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Setelah aku bawa segala hujah-hujah ni, Tuhan kata beritahu kepada mereka, mari kita bermubahalah. Aku bawa isteri-isteri aku, bawa anak aku, Nabi pun bawa Sayyidina Ali, Fatimah, bawa Hasan dan Husain, membawa anak bukan kamu, mari kita bermubahalah. Minta Tuhan turunkan laknat kepada siapa yang bohong di kalangan kita. Kata mereka nak balik mesyuarat dulu. Mereka balik mesyuarat malam tu, berbahas panjang antara padri-padri dan pemimpin-pemimpin Najran. Akhirnya padri dia kata memang dia Rasul, betul dia Rasul, tanda-tanda kerasulan tu ada pada dia. Dan macam mana nak masuk Islam? Kalau kita masuk Islam tak boleh hasil kita. Takut tak boleh hasil, tak boleh laung lah zaman ni. Kalau ikut Islam ni tak boleh laung kita, tak boleh duit kita kalau masuk Islam ni. Dan macam mana kita berdamai? Lalu mereka pergi dan berdamai dengan Nabi SAW, dan Nabi menetapkan jizyah. Kalau orang Islam dikenakan zakat, orang bukan Islam dikenakan jizyah, iaitu cukai yang dibayar kepada kerajaan Islam. Itu cara Nabi berdakwah. Begitulah Nabi menghantar sahabat-sahabat dia negeri-negeri yang sesuai dengan sahabat itu, sahabat yang kenal dengan negeri itu, yang tahu negeri itu, yang faham negeri itu, yang boleh berhujah dengan orang negeri itu. Negeri yang ramai samsing, Nabi atas je ni orang boleh lawan dengan samsing. Negeri yang orang pandai berhujah, Nabi atas sahabat yang boleh berhujah dengan orang tu. Negeri yang orang yang bahasa Parsi atau yang boleh bahasa Parsi, Rom atau yang boleh bahasa Rom, begitulah seterusnya. Itu cara kebijaksanaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW juga seorang yang bijak dalam percakapannya, sehingga tiap-tiap sabdanya, walaupun yang paling pendek, tetapi mengandungi makna yang amat lengkap dan sampai kepada apa yang dimaksudkan. Juga boleh dipahami oleh semua peringkat manusia menurut qadar akal dan ilmu yang ada pada diri masing-masing. Hakikat ini boleh dirasai dan dipahami oleh setiap orang yang membaca dan mengkaji hadis-hadis yang jumlahnya puluhan ribu, di mana menjadi kajian para ulama dan dikumpulkan di dalam kitab-kitab yang berjilid-jilid, di mana sabda-sabdanya tidak sama isinya dan kebernasannya dengan manusia yang lain, menandakan betapa cerdik dan bijaksananya Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis-hadis pendek dia. Mari orang, wahai Rasulullah, pesan kepada saya dengan kata-kata amalan yang baik. Nabi kata la taghdab, la taghdab, jangan marah. Lepas tu ausini, berilah ajaran kepada saya. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Ausini, beri nasihat pada saya. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Tu pendek je. Kerana orang mari tu boleh jadi orang musang dah lalu. Orang ni Nabi kena ajak orang musang. Mu jangan marah, tu saja. Dia berbalik. Mari orang pula, ya Rasulullah, saya nak berjuang, nak pergi. Mu ada mak tak? Ada ayah tak? Jaga makmu, ayahmu, itu jihadmu. Nabi kata pendek je. Itu jihadmu, jaga mak dan ayahmu. Nabi kata. Begitulah hadis-hadis yang terlalu pendek tetapi mengandungi makna yang padat, yang cukup bagi seseorang untuk menerima ajaran dan nasihat.
Itu menunjuk kebijaksanaan Nabi SAW. Dan ucapan Nabi tidak panjang, pendek saja, tapi berkesan. Berkesan, orang mendengarnya sangat berkesan. Yang pertama bijak, yang kedua keikhlasan. Keikhlasan dia tak boleh lawan dengan keikhlasan kita. Keikhlasan ni ialah sifat yang ada dalam hati. Bila dia berucap, masuk dalam hati orang. Kita ni mungkin keikhlasan kita ni kurang sikit. Kita berucap, tak apa masuk dalam hati orang, kurang. Itu kerana kebijaksanaan kita dan keikhlasan kita tidak sama dengan Nabi SAW. Begitulah kalau kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi-Nabi yang lain. Bagaimana Nabi-Nabi ini berdebat. Ibrahim dengan Namrud, Musa dengan Firaun. Kalau kita tengok dialog ataupun perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Musa dengan Firaun, kita melihat bagaimana secara halusnya Nabi Ibrahim dan Musa tidak melayan banyak soalan-soalan yang dikemukakan oleh Namrud dan Firaun, di mana penjelasannya lebih banyak untuk menerangkan apa yang nak dibawa, yang nak diterangkan itu. Beza dengan orang lain. Kita tak learning. Kalau orang kata ke kita, kita alih duduk jawab ke orang kata kita banyak, lebih banyak lagi. Akhirnya tak tahu kita nak bawa apa. Sepatutnya hak kita nak bawa ni lah kena terang banyak-banyak. Hak orang kata kita tu layang sikit je, jangan layang banyak sangat. Jangan layang banyak. Kita dok layang banyak hak orang kata kita. Itu tak boleh. Itu kebijaksanaan yang kita kena faham. Contohnya, dia tulis spanduk zaman ni, lama spanduk. Spanduk yang menyakitkan hati kita. Macam mana cara nak jawab? Tulis spanduk juga. Spanduk dia tulis atas tu. Dia tulis amanat kita. Dia kata amanat kita. Ni amanat kita menyesatkan orang. Tulis amanat dia bawah tu. Amanat dia mana? Amanat dia berkawan dengan syaitan yang kita kenal lebih baik pada dengan malaikat yang kita tak kenal. Tu dia bawah tu. Banding amanat kita, amanat dia. Tengok. Biar orang tengok. Itu sebagai contoh. Itu kebijaksanaan yang diajar oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu caranya. Itulah caranya. Kalimah Allah sebagai contoh. Dia sebut kita ni tak bertahan kepada Allah. Tulis bawah tu. Siapa dia yang bagi kebenaran? Cetak Injil guna perkataan Allah. Siapa dia? Kementerian Dalam Negeri yang memberi kebenarannya. Itu dia. Itu jawapannya, bukan kita. Jadi jangan kita kerja duduk basuh tiap ayam naik tomah. Kalau duduk kerja basuh tiap ayam naik tomah kak, kita pergi buka pintu, ayam pun masuk, berok situ, berok sini. Tak ada kerja lain. Kerja basuh tiap ayam naik tomah. Tak ada kerja lain, itu saja. Itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sifat keistimewaan yang wajib diberi kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah ismah, maknanya terpelihara daripada dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara para Rasul alaihi wassalatu wassalam daripada melakukan maksiat dan dosa, kerja-kerja munkar dan haram. Oleh itu ismah, terpelihara daripada dosa, adalah menjadi salah satu sifat yang wajib juga bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mempunyai sifat yang lebih istimewa daripada manusia-manusia yang lain. Oleh itu mereka tidaklah sekali-kali melakukan dosa sama ada kecil atau besar. Adalah tidak sekali-kali mereka mengerjakan maksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala,
sama ada zahir atau batin. Perkara ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dilantik menjadi rasul, yang menerima wahyi, menerima ajaran daripadanya untuk menyampaikan ajaran itu kepada manusia. Dengan sifat ini rasul-rasul bukan saja lebih daripada manusia-manusia yang lain, bahkan mereka lebih daripada malaikat-malaikat alaihi mussalatu wassalam. Malaikat tidak ada hawa nafsu, tidak ada perasaan keinginan kepada benda-benda yang ada di dunia. Adapun rasul-rasul, dia beri hawa nafsu yang sangat kuat. Mereka boleh lawan hawa nafsu itu, menjadikan mereka mencapai fadilat yang tinggi, mengatasi malaikat, bukan sahaja mengatasi manusia. Adapun hikmahnya ialah kerana Allah Azza wa Jalla memerintah supaya mematuhi dan mengikut mereka, sebabnya mereka adalah contoh dan teladan yang paling baik dan ikutan yang soleh kepada manusia seluruhnya. Sesungguhnya mereka sentiasa menjangkau ke peringkat kesempurnaan akhlak yang tidak menurun sekali-kali. Adapun orang-orang mukmin biasa ada naik turunnya, dan hak yang paling tinggi ialah martabat ihsan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, rawahu Muslim. Artinya bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika tidak seolah-olah engkau melihatnya, maka dia melihat engkau. Martabat ihsan yang diberi kepada orang lain ialah sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada soalan malaikat Jibril. Mal ihsan? Apa dia ihsan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat, seolah-olah, bukan melihat kerana kita tak diizin untuk nampak Allah Ta'ala, tak mampu nak tengok Allah Ta'ala dengan mata kita kerana kebesarannya tidak sanggup ditanggung oleh kekuatan yang ada pada makhluk. Ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah di Gunung Turi Saina, Nabi Musa mendengar kalam Allah. Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku, aku nak tengokmu. Tuhan kata tak boleh, sila mu tengok pada bukit Gunung Turi Saina. Lalu Allah meletakkan hijab, meletakkan dinding di antaranya dengan zat Allah. Tiba-tiba Gunung Turi Saina menjadi hancur, debu, hancur sama rata dengan tanah, dan Musa tersungkur ke bumi. Disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala jadikan hijab di antaranya dengan hamba-hambanya. Sekiranya dibuang hijab dinding itu, nescaya seluruh makhluk akan hancur lebur menjadi abu belaka. Ini kebesaran Allah. Maka apa yang disebut dalam kitab tasawuf, nampak Tuhan, mimpi tengok Tuhan, itu mengarut. Itu tak betul. Maknanya seolah-olah nampak, bukan nampak, seolah-olah dekat dengan Tuhan, seolah-olah ada hijab. Ini kena faham. Martabat Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengatasi martabat manusia yang lain. Martabat ahli-ahli yang zahid, ahli-ahli tasawuf yang dekat dengan Tuhan, bahkan mengatasi malaikat muqarrabin, malaikat yang paling hampir dengan Tuhan. Ketuanya Jibril, di mana
Nabi-nabi mengatasi lagi malaikat-malaikat ini. Ini kelebihan yang Tuhan beri kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tujuannya untuk Rasul-Rasul ini menjadi contoh dan teladan kepada manusia. Oleh kerana itu disebut dalam hadis, bila malakul maut nak ambil nyawa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa cocoh mata malakul maut, dinampakkan kepadanya, dicocoh matanya, baik Nabi Musa ni. Lalu malakul maut, malaikat yang mengambil nyawa itu menghadap Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, aku nak ambil nyawa hamba Musa. Dia cocoh mata aku dari dekat. Tuhan kata ada cara dia, jangan gopoh sangat. Nak ambil nyawa tu biarlah beradab. Jangan pergi tak beradab, pergi begitu. Dia cocoh di Nabi Musa lah. Ini menunjukkan bahawa Nabi-Nabi mengatasi malaikat-malaikat. Tuhan beri kelebihan Nabi lebih pada malaikat dan lebih pada manusia yang lain. Sebabnya supaya menjadi contoh kepada orang lain. Adapun Nabi Adam melakukan kesalahan, beberapa Nabi dia buat silap, itu diatur oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengatur sendiri. Tujuannya untuk dijadikan sebab, mengandungi hikmat supaya dipelajari oleh manusia. Sebelum Nabi Adam dihantar ke bumi, ditunjukkan malaikat, manusia yang taat, ditunjukkan iblis, pemimpin syaitan yang paling jahat, ditunjukkan di hadapan Adam dan Hawa. Lepas tu Adam dia masuk dalam syurga dengan Hawa. Allah Ta'ala beri ruang iblis untuk menipu Nabi Adam, menggoda Nabi Adam. Adam digoda supaya menghampiri perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lalu Adam terbuat dengan lalai, digoda oleh iblis. Maka Adam dihantar ke bumi dengan Hawa. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kami berfirman, wahai kamu semua, Adam, Hawa dan iblis, turun ke bumi. Aku letakkan kamu di bumi sehingga tempoh ajal yang aku tetapkan berlakunya kiamat. Itu diatur oleh Allah. Dan kemudian Allah Ta'ala beri petunjuk kepada Adam dan Hawa bertaubat. Iblis tidak diberi hidayah kerana sombong dan takaburnya, angkuhnya. Maka dia degil sampai hari kiamat. Iblis ni, ini diatur oleh Allah SWT. Kita akan baca kemudian. Dan martabat ihsan itu adalah paling rendah bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mustahil mereka turun lebih rendah daripada itu, walaupun itulah yang paling tinggi bagi manusia yang lain. Akal dan syarak bersepakat tentang lazimnya Rasul-Rasul itu bersifat ismah, dipelihara daripada dosa, adalah tidak diterima menurut syarak dan akal. Nabi itu seorang pencuri, perampok, penyamun, pemabuk, penzina, tidak ikhlas, menunjuk-nunjuk kepada orang atau sebagainya. Ini tak ada pada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka mestilah berperangai mulia, berhati bersih, bercahaya dengan nur hidayah, dengan cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ditembusi oleh kekotoran maksiat zahir dan batin. Itulah yang dinamakan ismah. Ismah makna terpelihara, tak boleh ditembusi oleh maksiat zahir dan maksiat batin. Ini adalah keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun kadang-kadang pada Rasul itu merasakan diri mereka cuai ketika melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah kerana mereka lebih mengenal Allah, mempercayai kesempurnaan dan kebesarannya, dan terasa lemahnya diri mereka apabila menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau bagaimana sekalipun dicurahkan kesetiaan dan ketaatan. Lalu mereka membanyakkan taubat dan istighfar, tetapi bukanlah seperti istighfar kita yang berdosa ini. Rasul-Rasul
kadang-kadang beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, menangis kerana takut. Apa yang dibuat itu ialah kerana masih merasa cuai, masih merasa tak taat lagi kepada Allah, padahal sudah taat kepada Allah, tak terhingga, tapi masih lagi merasa cuai. Ini kerana rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah direjam dengan batu oleh penduduk Taif, darah membasahi tubuhnya. Ketika darah sudah membasahi tubuh, Nabi bermunajat kepada Allah, Allahumma inni ad'u ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas, anta rabbi anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, am ila aduwin malaktahu amri, hingga katanya illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu lemahnya aku, tiada daya upayaku, tidak ada helah aku untuk menghadapi musuh yang jahat ini. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah ditindas. Kepada siapa Engkau serahkan aku? Adakah kepada musuh yang sentiasa mencari peluang untuk melakukan apa sahaja kepadaku, ataupun kepada orang yang tidak dikenali yang boleh buat apa sahaja? Sehingga Nabi berkata, jika sekiranya tiada murka-Mu, aku tidak peduli. Kalau tidak kerana murka-Mu, wahai Tuhan, mati pun aku tak peduli. Dalam keadaan tubuh dibasuh dengan darah, masih lagi merasakan dia tak kerja lagi, lemah lagi dirinya menjalankan tugas. Tubuh sudah direjam dengan batu, masih lagi merasakan dirinya lemah untuk menunaikan perintah Allah. Padahal mengikut adat kita gak habis dah tu. Siapa berdarah direjam dengan batu menghadapi musuh-musuh Allah, tetapi merasakan dia belum lagi menjalankan tugas dengan sepenuhnya. Ini ialah tawaduk, merendah diri Rasul-Rasul itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau bagaimana sekalipun dicurahkan kesiaan dan ketaatan, mereka membanyakkan istighfar dan bertaubat. Oleh itu, benarlah sungguh firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Rasulnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika sekiranya kamu kasihkan Allah, maka ikutlah aku, yang ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu dikasihi oleh Allah dan Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Ayat ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya berkata kepada orang ramai, sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah manusia yang paling dikasihi oleh Allah. Ikut Nabi, apa yang Nabi suruh, tinggal larangan dia, nescaya kita dikasihi oleh Allah. Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, surah An-Nisa ayat 64. Artinya, dan tidaklah kami utuskan rasul malaikat supaya dia ditaati dengan izin Allah. Rasul diutus supaya ditaati oleh orang ramai. Kalau rasul tu orang jahat, macam mana kita nak taat ke dia? Punahlah kita. Oleh kerana itu, maka Rasul dipelihara daripada mengerjakan dosa-dosa. Adakah ismah itu berlaku sebelum menjadi Rasul atau selepasnya? Setengah ulama menyatakan bahawa ismah itu sabit bagi mereka sebelum menjadi Nabi sehinggalah selepasnya. Kerana pribadi seseorang itu
walaupun sebelum menjadi Nabi, membawa kesan kepada masa depan dakwahnya. Oleh itu, mereka mestilah mempunyai sifat yang tidak boleh menjadi sasaran terhadap dakwah dan risalahnya. Mereka berdalilkan kepada Rasul itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dibawa perhatiannya sejak masih kecil lagi. Soalan, adakah Rasul ini baik sejak awal, sejak dia budak muda belum dilantik menjadi Rasul, ataupun sebelum jadi Rasul tak juruh, lepas jadi Rasul barulah juruh mulai baik? Tidak, bukan begitu. Allah Ta'ala memelihara Rasul ini sejak kecil lagi, sejak muda lagi. Dilihat oleh kaumnya, dilihat oleh bangsanya di zamannya. Sejak kecil lagi, sejak muda, kaum dia tengok Rasul ni seorang yang paling baik di kalangan mereka. Kalau sekiranya Rasul ni daripada orang tak juruh, baru jadi Rasul, baru juruh molek, sudah tentulah akan menjadi buah mulut orang. Orang sebut, mu hari tu rupanya perampok, lain jadi Rasul. Mu hari tu jahat, jadi Rasul. Itu tak boleh. Maka Allah memelihara Rasul daripada awal. Seperti firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, walitusna'a ala aini, surah Taha 39. Artinya, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, aku jaga mu sejak mu kecil lagi. Kerana Musa alaihi salam dilantik menjadi Rasul untuk berdepan dengan manusia yang paling jahat dalam sejarah dunia, yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, menyembelih anak lelaki untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Mana ada dunia macam tu, menatang tak bunuh hak kecil. Dia jarang dia. Ada menatang yang ada kesiang hak kecil-kecil ni. Menatang. Ini Firaun mengeluarkan undang-undang menyembelih kanak-kanak yang baru dilahirkan untuk menghalang Nabi Musa alaihi salam dilahirkan. Bila Musa dilantik menjadi Rasul, sudah tentulah ada perasaan gerun dan takut. Tuhan kata, wahai Musa, jangan takut. Aku jaga mu sejak kecil lagi. Sehingga mu dibawa, dihanyut oleh ibumu dalam peti yang dibuat daripada kayu. Dia hanyut melalui sungai Nil, naik ke istana Firaun, mu jadi anak angkat Firaun, dijaga oleh Firaun. Walitus'an ala aini, aku jadikan mu tu dalam perhatian aku. Tuhan kata, sejak mu kecil lagi, jangan takut. Pergilah berjumpa dengan Firaun. Aku jaga mu, jangan takut wahai Musa. Aku jaga mu sejak kecil lagi. Ayat ini menyatakan bagaimana Rasul ini dipelihara oleh Allah sejak dilahirkan lagi. Dan Allah menyatakan bahawa mereka adalah manusia pilihan. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, surah Sad ayat 47. Artinya, dan sesungguhnya mereka di sisi kami termasuk di kalangan orang-orang pilihan yang paling baik. Allah mengatakan bahawa Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah ini adalah manusia yang pilihan, yang terbaik di kalangan orang ramai, sehingga tidak ada ruang langsung untuk ditegur dan dikritik oleh orang. Inilah dia menunjukkan bahawa Rasul-Rasul ini dimuliakan akhlaknya, dijaga oleh Allah sejak kecil lagi. Kita akan baca kisahnya sebagai satu contoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya belum dilantik menjadi Rasul, masa remaja, kawan-kawan diajak pergi tempat hiburan, tempat orang minum arak, tempat pesta. Wahai Muhammad, mungkin tengok kat sekali, suka sungguh, dia gaya-gaya di kawan dia. Nabi kata tak apalah, malam esok kita pergi. Sampai masa tidur, kawan-kawan akan nak tunggu.
Akhirnya sampai cerah tidur. Sampai pagi, sampai habis tutup panggung. Tak apa malam esok pula. Janji, tidur pula. Ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Ialah pemeliharaan daripada Allah kepada orang-orang yang dilantik menjadi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Menunjukkan Rasul ni bersifat dengan ismah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu mereka, yakni Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mestilah ma'asum, yakni terpelihara daripada dosa sebelum menjadi Rasul dan kemudian daripadanya. Setengah ulama pula berpendapat bahawa ismah itu berlaku setelah menjadi Nabi, kerana manusia tidak diperintah mengikut mereka ketika belum menjadi Nabi. Oleh itu sebelum menjadi Nabi mereka dianggap seperti manusia biasa. Walau bagaimanapun mereka bersifat luhur dan enggan kepada maksiat dan dosa sebelum menjadi Nabi lagi dengan fitrah yang dengan sifat semula jadi dan inayah, perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidaklah dinamakan maksum. Salah satu daripada sifat yang wajib bagi Rasul ialah al-ismah. Al-ismah ini tidak dibilang dalam setengah-setengah kitab tauhid. Mereka meletakkannya di dalam sifat amanah. Tetapi kalangan ulama menyebut secara berasingan al-ismah terpelihara daripada melakukan dosa-dosa. Merupakan sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam kerana mereka adalah pilihan Allah. Bukan sahaja untuk menyampaikan ajaran Allah yang dinamakan Islam. Mereka juga menjadi contoh dan teladan yang diikut oleh manusia seluruhnya. Manusia di zamannya dan manusia seluruhnya. Dengan sebab itu wajiblah mereka bersifat dengan ismah ataupun maksum. Dia pelihara daripada dosa. Ada kalangan ulama berbincang lebih jauh lagi. Adakah sifat ini ada sebelum lagi dilantik menjadi Rasul? Sejak zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman muda, belum menerima wahyu, sudah ada sifat ini. Di sini terdapat kekhilafan kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan sifat ini diberi oleh Allah daripada awal lagi, dipelihara oleh Allah supaya tidak ada cacat pada Nabi dan Rasul itu dari segi peribadinya. Dan ada pula kalangan mengatakan sifat ini tidak ada sebelum dilantik menjadi Rasul, tetapi mereka dipelihara secara fitrah, secara sifat semula jadi bersih yang diletakkan pada tiap-tiap orang manusia daripada Allah Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya dilahirkan dalam keadaan sifat semula jadi yang bersih, maka kedua ibu bapanya lah yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi, ataupun menyebabkan anak itu jadi Nasrani, Kristian, ataupun menyebabkan anak itu jadi Majusi. Menunjukkan bahawa manusia dilahirkan pada awalnya dengan fitrah, dengan semula jadi yang bersih, tidak ada dosa. Dengan sebab ibu bapa didik dia, tak jaga dia, tak kawal dia, menyebabkan anak-anak ini terikut dengan cara yang mempengaruhinya. Ataupun ibu bapa itu sendiri yang menyebabkan anak itu dididik dengan cara yang salah, Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Fitrah ialah sifat semula jadi. Di sini Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dipelihara sifat fitrahnya
sejak semula jadi. Berkata Asy-Syaikh Abdul Rahman Habandakah di dalam kitabnya Al-Aqidatul Islamiyah wa Ususuha, bahawa para nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum menjadi nabi mereka berada di atas dua hujah. Yang pertama, sama ada mereka tidak ditaklifkan dengan mana-mana syariat, maka al-ismah tidaklah menjadi maudhu', menjadi tajuk. Kerana maksiat itu timbul dengan adanya syariat, maka al-ismah tidaklah timbul sebelum adanya syariat. Tetapi ketinggian fitrah mereka dan kemurnian jiwa dan kemenangan akal yang berada pada mereka membawa akhlak yang mulia di dalam bermuamalah dan beramanah, dan menjauhkan diri mereka daripada melakukan sesuatu yang keji, yang meliarkan akal yang sempurna dan tabiat yang betul. Yang pertama, mengikut Syekh Abdul Rahman Habandakah, seorang alim daripada Syria rahimahullah yang telah meninggal dunia, yang mengarang kitab Al-Aqidatul Islamiyah wa Ususuha. Sama ada yang pertama, Rasul-Rasul itu dilahirkan dalam keadaan tidak ada apa-apa syariat, di tengah-tengah masyarakat yang tidak ada ajaran agama, ajaran agamanya tidak ada. Maka Rasul itu dipelihara oleh Allah dengan sifat semula jadi yang ada padanya, sifat fitrah. Kalau tidak ada ajaran agama, kalau dia buat salah pun tak ada agama masa itu, tak jadi masalah. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam melakukan kesilapan di dalam syurga, belum turun lagi agama. Begitu saja, banyak bersifat fitrah. Diatur oleh Allah Ta'ala yang begitu rupa, makan buah yang dilarang oleh Allah. Seperti Nabi Musa alaihissalam membunuh seorang rakyat Mesir di kalangan bangsa Fir'aun. Bunuh orang, itu satu kesalahan. Nabi Musa bunuh orang. Macam mana macam ni? Ini merupakan satu dosa, akan dibincangkan kemudian. Di mana perbuatan ini belum lagi diturunkan hukum syariat. Yang kedua, ataupun mereka ditaklifkan dengan syariat Rasul yang dahulu, seperti Nabi Lut alaihissalam ketika dia mengikut syariat bapa saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan para anbiya di kalangan Bani Israel selepas Nabi Musa alaihissalam ketika mereka belum diwahyukan menjadi nabi, di mana dalam keadaan itu ismah tidaklah menjadi perkara yang sabit bagi mereka. Tetapi kenyataan menunjukkan juga bahawa mereka adalah manusia yang paling jauh daripada maksiat besar dan kecil. Yang kedua, Rasul-Rasul ini mengikut syariat Nabi yang dilantik dahulu daripadanya. Contohnya Nabi Lut alaihissalam, anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut berpegang dengan syariat yang diwahyukan oleh Allah kepada bapa saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tak ada syariat diturunkan kepadanya, dan dia tak tahu syariat Nabi lebih dahulu daripadanya. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Lut ikut syariat pak saudara dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi-Nabi Bani Israel berpegang dengan syariat yang ada dalam Taurah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sendiri belum ada syariat lagi, itu beza. Maka Nabi-Nabi Bani Israel selepas Nabi Musa alaihissalam berpegang dengan syariat yang diwahyukan di dalam kitab Taurah kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Allamah Al-Qurtubi menyatakan di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, para ulama telah berkhilaf berhubung dengan masalah adakah para anbiya itu maksum, terpelihara daripada dosa kecil. Terdapat pula khilaf kalangan ulama, adakah maksum daripada dosa besar, dosa kecil tidak. Ini khilaf. Berkata jumhurul ulama, yakni kebanyakan ulama, mereka adalah maksum, dipelihara oleh Allah daripada dosa kecil, sebagaimana mereka juga maksum, dipelihara oleh Allah daripada dosa besar. Kerana kita diperintah mengikut mereka di dalam perbuatan dan tingkah laku. Mereka secara mutlak, kalaulah mereka mengharuskan berlakunya dosa walaupun kecil kepada mereka, adalah tidak mengharuskan kita mengikut mereka. Bahkan kita tidak diharuskan mengikut perkara-perkara maksiat walaupun kecil.
kebanyakan ulama mengatakan bahawa Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam bukan sahaja dipelihara oleh Allah daripada dosa-dosa yang besar, bahkan mereka juga dipelihara oleh Allah daripada dosa-dosa yang kecil. Hujahnya, Rasul-Rasul adalah contoh yang terbaik. Oleh kerana itu, mereka mestilah menunjukkan perangai yang terbaik. Bukan sahaja tidak melakukan dosa yang besar, termasuklah tidak melakukan dosa-dosa yang kecil. Bahkan perkara yang menjatuhkan maruah pun mereka tak buat. Kerana Rasul-Rasul ini menjadi perhatian masyarakat. Sama ada di masa dia dilantik menjadi Rasul, ataupun sebelum dilantik menjadi Rasul. Walaupun belum dilantik menjadi Rasul, orang akan sebut, mung dulu perangai begini, mung dulu perangai begini. Sudah tentulah mencacakkan kedudukan mereka. Oleh kerana itu, mereka dipelihara daripada dosa kecil. Sama, bukan saja dosa besar. Kerana dosa kecil yang menjatuhkan maruah juga boleh menjatuhkan martabat dan kedudukan mereka. Berkata Abu Ishaq Al-Asbiraini, seorang ulama ahli sunnah, tidak harus berlaku dosa kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kerana mereka adalah maksum, dipelihara daripada dosa besar dan kecil, dan keadaan begitu adalah di antara kelaziman dari mukjizat. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan bahawa mereka juga melakukan dosa-dosa kecil, pendapat itu tidak mempunyai sumber dalil yang kuat, dan kebanyakan ulama menyatakan bahawa perkara itu tidak harus sekali-kali berlaku kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Abu Ishaq Al-Asbiraini, seorang ulama besar di kalangan ahli sunnah wal jamaah, juga menyokong bersama dengan jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahawa Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dipelihara daripada dosa kecil, bukan sahaja dosa besar, secara mukjizat, secara dalil yang melemahkan fikiran kita, dipelihara oleh Allah secara mukjizat. Di antara mukjizat ialah Allah Ta'ala memelihara Rasul-Rasul daripada melakukan dosa dengan halangan yang luar biasa. Sebagaimana dilakukan kepada Nabi SAW, jadi tidur, tak jadi pergi. Mengantuk, terus tidur, tak jadi pergi ke tempat hiburan. Walaupun tempat hiburan itu adalah dosa kecil. Belum lagi turunnya wahyu yang melarangnya. Tetapi Allah Ta'ala telah melarang Nabi SAW secara fitrah, dijadikan Nabi itu mengantuk, lena, tidur tu tak ada pergi, walaupun diajak beberapa kali. Itu adalah secara mukjizat. Di sana terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang boleh dipahamkan berlakunya dosa dan kemaksiatan di kalangan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga memberi peluang kepada musuh-musuh Islam untuk meracuni pemikiran dan menimbulkan keraguan. Di sana ada ayat-ayat Quran yang mengesahkan Rasul-Rasul melakukan dosa, seperti Nabi Adam AS memakan buah kayu yang diharamkan oleh Allah dengan isterinya Hawa, seperti Nabi Musa AS membunuh seorang rakyat Mesir di kalangan bangsa Qibti, sebangsa dengan Firaun, seperti Nabi Ibrahim AS berbohong kepada orang yang mengajaknya supaya menghadiri pesta yang dianjurkan oleh Raja Namrud. Ibrahim berbohong, kata dia sakit, inni saqim. Tidakkah berbohong? Ini berbohong. Macam mana Nabi boleh bohong? Nabi boleh bunuh orang, Nabi Adam boleh makan. Itu adalah dengan hikmat yang dikehendaki oleh Allah, dengan keizinan daripada Allah. Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izin untuk menjadi contoh, akan diterangkan kemudian. Untuk menolak dan menyangkal dakwaan palsu itu, seorang mukmin itu hendaklah menyedari beberapa perkara. Dari segi hakikatnya, Rasul-Rasul tidak sekali-kali melakukan maksiat. Walaupun dilihat itu adalah maksiat, hendaklah ditakwil, hendaklah ditafsirkan dengan hikmat-hikmat yang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang lain, lain ceritanya. Satu, pemikiran yang waras dan pandangan yang penuh kesedaran mewajibkan beriktikad
bahawa golongan yang dipilih oleh Allah itu teristimewa dari seluruh manusia. Mereka menjadi rasul dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya, menyampaikan seluruh ajarannya, mendidik umat, menggariskan panduan dan menjadi ikutan. Oleh itu mereka mestilah bersifat dengan ketinggian akhlak, kemurnian jiwa dan pribadi yang benar-benar layak dengan kemuliaan dan kebesaran tugas mereka sebagai utusan Allah, di mana sekurang-kurangnya mereka tidak tercebur ke dalam maksiat, bahkan mereka tidak layak juga melakukan perkara-perkara makruh dan khilaful aula, menyalahi yang terbaik. Mestilah Rasul ni bukan saja tak maksiat, bukan saja tidak mengerjakan maksiat, dosa kecil apatah lagi dosa besar, termasuklah tidak melakukan perkara-perkara yang makruh. Yang makruh ialah perkara yang tidak diharamkan, tetapi jejek. Kalau meninggalkannya boleh pahala, kalau buat tak berdosa, itu makruh. Ataupun khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Makruh ni macam makan peta, budu belacang, itu tak haram. Tetapi jejek, benda yang jejek, itu sebagai contoh. Di antaranya yang khilaful aula, menyalahi yang terbaik. Ada yang lebih baik dan ada yang kurang baik. Dua-dua tu tak berdosa, baik belaka. Mesti Rasul-Rasul membuat yang lebih baik. Mengapa jadi begitu? Kerana Rasul-Rasul adalah manusia pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia yang terkandung di dalamnya ajaran-ajaran Allah. Mereka bukan saja mengajar, mereka juga menjadi contoh kepada manusia-manusia yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat-sifat yang menunjukkan mereka adalah pilihan darinya dan meletakkan mereka ke darjat yang mengatasi manusia-manusia yang lain, dan maha suci daripada kekurangan, dan maha suci Allah daripada kekurangan, sehingga dia mensifatkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Yang kedua, Allah Ta'ala sendiri menyebut di dalam Al-Quran sifat-sifat yang mulia yang ada pada Rasul. Kalau Allah Ta'ala sendiri yang sebut, macam mana manusia Rasul ni boleh buat benda yang menyalahi apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sendiri mengatakan Rasul-Rasul ni manusia pilihan. Tiba-tiba dia buat maksiat. Macam mana pilihan? Menunjukkan bahawa Rasul-Rasul tetap dipelihara oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha sami'un basir. Suratul Hajj ayat 75. Artinya, Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menyatakan di sana ada malaikat-malaikat yang dipilih oleh Allah. Malaikat yang terlalu ramai, mungkin lebih ramai daripada manusia lagi. Nak kata berapa bilion, berapa triliun, yang merupakan makhluk di langit yang lebih besar daripada bumi kita ni. Sudah tentulah jumlah mereka lebih besar. Di kalangan malaikat-malaikat ini ada yang dilantik menjadi rasul, menjadi utusan. Utusan menyampaikan wahyu, utusan menyampaikan urusan rezeki, utusan untuk mencabut ruh orang yang mati. Di mana malaikat-malaikat ini adalah pilihan Allah. Dan Allah Ta'ala juga memilih di kalangan manusia orang-orang yang menjadi rasul. Sekiranya Allah Ta'ala pilih manusia jadi rasul, sudah tentulah dia pilih yang terbaik, bukan pilih yang tak baik. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Bukan saja dengar, maha mendengar. Bukan saja melihat, maha melihat. Sehalus-halusnya dia dengar dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Sudah tentulah Rasul-Rasul kalangan manusia yang dipilih ini kalangan manusia yang terbaik. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Surah Al-Imran ayat 33. Artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran
melebihi sekalian alam, yakni segala umat. Ayat ini menyatakan Rasul-Rasul dipilih oleh Allah Ta'ala, dipilih di kalangan pribadi tertentu seperti Nabi Adam dan Nabi Nuh, Rasul yang terawal, dan dipilih di kalangan keluarga yang terbaik, keluarga Nabi Ibrahim, dipilih Nabi-Nabi Bani Israel, dan dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, dan dari kalangan keluarga Imran, iaitulah Nabi Musa yang dilahirkan daripadanya Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Harun, keluarga Imran juga, dilahirkan daripadanya Nabi-Nabi Bani Israel. Mereka adalah manusia pilihan dan keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sendiri yang pilih, sudah tentulah dia pilih yang terbaik. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Surah Al-Baqarah ayat 130. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Ayat ini menyatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhan kata, aku pilih Ibrahim di dunia menjadi Rasul yang membawa ajaran Allah, yang dilahirkan daripadanya zuriat yang dilantik dari kalangan mereka Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, menunjukkan Ibrahim dipilih oleh Allah. Bila Allah Ta'ala pilih, sudah tentulah manusia yang terbaik, dipilih di dunia dan dipilih di hari akhirat, termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Di hari akhirat, belum lagi hari akhirat, di alam barzakh, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu Allah di malam Isra dan Mi'raj, ditemukan dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, tiba-tiba bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, berada di langit yang ketujuh, bersandar di Al-Baitul Ma'mur, iaitulah kiblat kepada malaikat-malaikat di langit, menandakan Ibrahim adalah dipilih oleh Allah. Sudah tentulah orang yang Allah Ta'ala pilih ni orang yang terbaik. Maka ayat yang mengesahkan Ibrahim berbohong dengan pengikut-pengikut Namrud, bila diajak pergi kat pesta, Ibrahim kata, aku sakit. Inni saqim, kata Ibrahim, aku sakit. Sakit ini boleh ditafsirkan dengan makna Ibrahim tidak berbohong, ataupun berbohong yang diizin oleh syarak. Bukan berbohong semua haram, ada berbohong yang diizinkan oleh syarak. Al-harbu khid'ah, peperangan itu tipu. Nak lawan musuh, mesti melakukan tipu daya untuk mengelirukan musuh. Itu bohong yang diizinkan oleh syarak, yakni buat perkara yang pada zahirnya adalah maksiat, tetapi pada hakikatnya diizin oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala tentang Nabi Musa alaihi salam, inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Al-A'raf ayat 144. Artinya, sesungguhnya aku memilih kamu dari manusia-manusia lain di masamu untuk membawa risalahku dan berkata-kata secara langsung denganku. Firman Allah ini ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, mu ni aku pilih di kalangan manusia-manusia yang lain yang ramai di zaman kamu. Aku pilihmu, wahai Musa. Aku lantikmu menjadi Rasul, membawa ajaranku kepada manusia. Dan aku pilihmu, mu boleh berkata-kata dengan aku secara langsung. Berbeza dengan Rasul-Rasul lain, disampaikan ajaran secara wahyu yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Adapun Nabi Musa alaihi salam, wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, percakapan secara langsung yang hebat, yang tidak sama dengan segala makhluknya. Sudah tentulah Musa yang dipilih oleh Allah ini orang yang terbaik. Maka
cerita Nabi Musa bunuh orang. Bunuh di kalangan pengikut Fir'aun. Dibunuhnya, kisah terkenal dalam Quran. Itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berakhlak yang agung. Suratul Qalam ayat 4. Wahai Muhammad, mu ni adalah dipilih oleh Allah berada di atas akhlak yang mulia, perangai yang mulia. Menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah berfirman tentang seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Surah Sad ayat 47. Artinya, dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ayat ini menyatakan bahawa rasul-rasul seluruhnya, rasul-rasul semuanya adalah orang-orang pilihan. Pilihan yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah rasul-rasul ini di kalangan manusia yang mulia akhlaknya, yang baik akhlaknya, yang dipelihara perangainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja daripada dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa kecil, termasuk perkara-perkara yang menjatuhkan arwah. Wallahu